Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini kita bertuah kerana kita mempunyai seorang yang fokus tekun dalam bidang beliau, iaitu bidang copywriting yang informatif. Beliau adalah Tuan Aiman Ismail. Aiman Ismail. Selamat datang Tuan. Selamat datang, terima kasih Puan. Tuan, yang dikatakan copywriting gaya dulu-dulu lah, gaya dulu-dulu kan, dengan yang gaya informasi, Ya, apa tu perbezaannya tu? kalau copywriting dulu-dulu yang kita boleh nampak, kalau dulu-dulu orang buat copywriting ni banyak kita ikut cara-cara orang putih lah, yang mana kebanyakannya menakutkan lah kalau kita baca. Sebagai contoh, naikkan jualan, putih dalam 3 hari, kurus dalam 7 hari, which is benda tu yang menakutkan. Oh, maksud menakutkan tu apa ni? Maksudnya kita tengok macam biar betul. Kalau kata betul ubat ni boleh sembuhkan sakit jantung, kenapa hospital tak pakai? Kalau orang tu fikir betul-betul lah, ini boleh hilangkan, boleh sembuhkan ini, boleh legakan ini. So itu kaedah lama. itu yang daripada dulu yang tengok lah. Sebab macam saya dulu pun, waktu saya masuk dalam online marketing ni, waktu itu tak ramai yang menceritakan tentang copywriting. Jadi saya punya rujukan memang Syekh Google lah. Oh, Syekh Google. Semua ilmu ada kat situ. Jadi kat situ pun waktu tu awal-awal tu memang saya tengok, oh macam ni cara, jadi kita ikut lah. Jadi lama-lama bila saya tulis, saya buat ni, saya terfikir balik, benda-benda macam ni dia jadi macam tak best. Apa maksud tak best? Sebab kita tahu benda ni kita tulis hanya untuk nak pujuk orang beli asal barang jalan saja. Oh, itu sebab menimbulkan perasaan tak best. Ya. Perasaan tak best tu apa dia? Apa perasaan yang tak best tu? Dia jadi macam ni lah. Macam mana kalau seseorang penjual, dia jual kepada ahli keluarga saya dan dia cakap gunakan skrip-skrip yang, abang kalau pakai macam ni, abang join program ni, 3 bulan dah boleh pakai BMW. Jadi mestilah kita pun tak seronok. Yang kita seronok sebab tak kena kat diri kita lagi lah. Jadi itu bukan copywriting yang informatif. Bukan. Sebab itulah bila saya belajar lagi ikut Google juga, saya jumpa konten. Jadi bila saya nampak konten, itu yang jadi informasi. Sebab itulah dalam banyak perkongsian saya pun sekarang, saya banyak menggunakan copywriting yang berbentuk informasi. Sebagai contoh, satu, memang kita tak boleh nak jual hasil, tapi kita boleh berkongsi tentang prosesnya. Apa tu yang dikatakan tak boleh menjual hasil tu, apa dia? Macam kurus 5 hari. Lepas kurus tu 5 hari. Itu hasil. Itu hasil. Kita menjanjikan hasil. Apa maksud hasil? Hasil adalah apa yang orang tu akan dapat. Sedangkan kita tahu produk ni tak semua orang akan sesuai. Takkan serasi dengan semua orang. Takkan semua orang boleh dapat kurus dalam masa 5 hari. Ya. Tak boleh menjual hasil bermaksud tak boleh menjanjikan. Yes, basically memang kita tak boleh nak janji apa-apa langsung. Apa sebab tak boleh menjanjikan apa-apa tu? Satu, selain daripada kita nak ikut lunas patuh syariahnya, yang kedua adalah sebab memang benda tu dia menipu pelanggan. Kita memberi jaminan, kita memberi harapan, sedangkan kita tahu betapa patahnya hati kalau harapan kita dimusnahkan. Yelah, macam saya kan gemuk kan? Kan saya teringin nak kurus kan? Ya. Kemudian saya beli sebab dia janji boleh kurus dalam masa 3 bulan umpamanya. Ya, betul. Itu belum lagi tunjukkan testimoni. Alhamdulillah dalam testimoni itu banyaklah alhamdulillah.
Oh, saya berjaya kurus ni. Oh, alhamdulillah, betul-betul lah produk ni membantu saya itu ini apa. Itu semua tak boleh. Itu memang sebab kita dah menunjukkan, oh lihatlah inilah janji-janjinya. Oh, itulah testimoni tu sebenarnya macam kita berjanji. Itu testimoni telah penguat kepada janji kita. Oh, testimoni itulah penguat kepada janji kita. Dia macam betul masuk MLM ni bagus. Tengok Pak Haji lorong sebelah sana dah menjadi. Anda bila lagi? Oh, itu bukan informasi. Bukan informasi. Yang dikatakan informasi tu apa dia? Dengan informasi ini adalah kita menceritakan tentang sebagai contoh bahan dalam produk itu. Itu informasi. Iya. Lepas tu kita kongsikan kalau kajian yang dilakukan terhadap bahan yang ada dalam produk itu. Oh, memang sebagai contoh buah mengkudu. Ya, betul. Memang ada kajian oleh ahli sains di UPM. Ya, betul. Itu contohnya. Memang dilaporkan Ya, dalam betul. jurnal. Benar. Okey. Kita nak kuatkan dengan dengan kajian-kajian seperti itu. Okey. Sebab itulah kalau macam kami dapat job untuk copywriting produk kecantikan ke kesihatan ke apa ke, memang kita akan tengok bahan apa yang digunakan, bahan yang paling banyak. Kemudian masuklah research gate yang himpunan-himpunan research paper, Ya. kita baca satu-satu. Dari situ barulah kita boleh nak, supaya kita nak orang tahu. Sebab saya lebih suka kaedah untuk memandaikan orang, supaya orang lebih tahu jelas apa kandungan dalam produk ya, tu. apa kandungan produk ini, bagaimana produk ini boleh bantu berdasarkan kajian. Sebab kalau kita tengok pun Kajian yang saintifik, ya, betul. kajian PhD sebagai Ya. contoh, kajian oleh profesor Ya, betul. di universiti UPM, Ya, betul. di jabatan yang berkaitan lah. Ya. Dalam Okey. social proof pun testimoni paling rendah sekali. Social proof. Social proof tu apa tuan? Pembuktian sosial. Kiranya kalau kata macam testimoni ni, sebab tambah-tambah sekarang ni pun dah banyak apps yang boleh orang fakekan testimoni itu. Guna apps. Ada appsnya yang dia boleh create WhatsApp. Iya. Oh, begitu. Ada apps boleh create. Conversation tu macam seolah-olah tu dia bercakap. Oh. Itu ada apps. Ada appsnya. Itu belum campur dia berpakat dengan kawan dia lagi. Kau tolong hantar mesej aku macam ni lagi. Jadi dia boleh dimanipulasi. Okey, ya. Berbanding kalau kata macam research paper tadi tu, tengoklah dekat universitinya. Ya. Memang ada. Ya. Cuba tengok pangkatnya. Tengok ada tak? Memang ada. Ini dia terlampau banyak kita bagi vague, horror lah. Rarar. Vague macam apa? Tak jelas. Dia tak banyak tepat. boleh dimanipulasi kan. Tak tepat, tak jelas. Okey. Sekarang ni tuan, kan, orang banyak copywriting ni yang menyebutnya tu, disebutnya copywriting tu menggunakan influencer. Tu macam mana? Copywriting yang menggunakan influencer. Influencer tu dia baginya copywriting tu pada influencer. Influencer tu hafal. Okey. Dia hafal kemudian ambil video. Kiranya Boleh ke tu? dari Dibayar. Influencer itu tu dibayar. dibayar. Kalau kata influencer ni, saya rasa semua orang tahu itu dibayar. Jadi saya tak nampak dari segi keberkesanannya secara menyeluruh. Melainkan buat program bersama dengan influencer, cuba produk ni. Kemudian selepas, jadi maksudnya influencer dia akan berkongsi pengalamannya lah. 7 hari ke 14 hari ke, maksudnya boleh berkongsi tentang macam mana pengalaman dia sepanjang menggunakan produk itu. Kalau dia kata ini produk ini boleh membuat rasa kenyang. Ya. Jadi betul-betul dia memang dia Ya, sebab itu real life makan. yang direkod ke apa ke dibuat ke. dan dia memang bermakna bermakna copywriting ni yang menggunakan informasi ni, ini copywriting yang memandaikan. Yes,
betul-betul yang memandaikan orang. At least orang tu tahu apa cerita tentang apa yang dia akan dapat. Tak ada lah copywriting produk tu daripada atas dan bawah testimoni sahaja apa yang dia dapat. Jadi bila kalau kita selitkan tentang okey, dalam produk ini mengandungi ekstrak yang paling tinggi adalah argan oil. Argan oil ini diimport daripada Morocco. Berdasarkan kajian daripada universiti sekian-sekian, mereka mendapati bahawa argan oil ini apa-apa, dan mereka juga telah membuat uji kaji terhadap 100 orang yang telah dibahagikan pada 3 kumpulan yang berbeza demografinya. Ini adalah penerangannya. Oh, itulah yang dikatakan copywriting informatif. Ya, untuk dia orang dapat seberapa banyak informasi yang dia orang boleh dapat. Informasi berkenaan dengan produk. Kalau kita cakap produk ini, kita selain daripada itu kita boleh tunjuk, oh produk ini sebelum kami rilis telah melibatkan 12 bulan kajian. Boleh cerita juga kerjasama dengan Mardi ke, dengan mana badan-badan authority lah. Ya, ataupun ini hasil kajian Profesor Dr. Rusma, umpamanya lecturer jabatan ini, yang dibuat bersama dengan penyelidik di Mardi. Ya, betul. Oh, dan apabila orang tu hubungi profesor tu memang betul. Memang dia wujud. Memang profesor tu wujud. Ya. Dan dia boleh dapatkan lebih banyak maklumat betul. daripada profesor tu. Oh, itulah yang dikatakan copywriting yang informatif. Ya, dan tak salah juga kalau dalam copywriting ini kita beri tips tambahan. Boleh beri tips tambahan. Sebagai contoh, untuk untuk mendapatkan kesan perubahan yang lebih baik, amalkan sebagai contoh minum air banyak-banyak ke. Oh. Lepas tu boleh juga berjogging selama berapa minit ke apa ke. Tidur awal. Fikir yang bagus-bagus, yang baik-baik. Sebab kadang-kadang kita nak kena tahu juga. Kita boleh cerita sebab kita kena tahu orang ni mungkin sebab dia berkesan pakai produk ni sebab dia buat benda-benda macam tu. Ya, betul. Dia jadi kurus bukan hanya semata-mata kerana dia minum ekstrak mengkudu tu. Dia juga jogging. Dia juga diet. Sebab itulah dia suplemen makanan tambahan saja. Dia juga zumba. Tapi is normal apabila diajarkan oleh guru-guru sama ada di Malaysia ataupun orang putih, tunjukkan betapa mudahnya mereka. Mudah? Betapa senang dia, betapa dia orang tak payah nak bersusah payah. Tak payah diet, dia kata. Boleh kurus tak payah diet. Saya dah pernah tengok copywriting macam itu. Boleh kurus tanpa berdiet. Wow. Saya kata wow. Sebab tambah-tambah sekarang ni memang, sebab kita tahu ada juga yang macam manipulasi terlampau banyak. Kadang-kadang orang beli sebab foundernya dah kurus, foundernya dah cantik. Sedangkan kebanyakannya kita tahu dia orang ni dah ada terima personal training untuk cantik tu. Ikat perut. Vitamin C cucuk untuk putih ke apa ke. Mau keluar produk, kau tu cakap saya guna produk ni. Dia tu memang ikat perut. Itu yang cantik tu, langsing dia tu. Sebab tu cakap too much of manipulation. Apa itu manipulasi tu kan? Manipulasi. Tuan ni sebut manipulasi. Manipulasi tu apa? Manipulasi ni senang kata kita nak pusing orang lah. Apa maksud nak pusing? Apa maksud nak pusing orang tu? Okey, yang dimaksudkan kita nak senang kata kita nak manipulate daripada dia orang rasa betul ke? Betul lah. Dia cakap macam skeptical. Bila orang rasa skeptical, dia boleh ubah jadi macam dia boleh percaya. Kalau dia rasa susah, dia rasa boleh macam mudah rupanya. Dia jadi takut nanti suami lari. Kalau itu dari segi manipulasi, kalau itu dari segi emosi, itu manipulasi emosi. Timbul perasaan takut kan, khawatir. Banyaklah kalau macam sekarang ni di Malaysia ni pun saya tak tahu market luar macam mana. Kalau kat Malaysia ni saya nampak manipulasi emosi tu terlampau banyak. Yang dimanipulasi tu emosi. Dia yang ni manipulasi. Yang dipusing tu emosinya. Sebab
macam guru-guru ni pun, kalau orang putih pun saya nampak dia orang cakap we play on that emotion. Sebab dia orang cakap manusia membeli kerana emosi Itu saya selalu baca tu. dan dijustifikasikan baru logik. Oh, dia mula-mula emosi dulu. Sebab itulah kadang-kadang dia orang kata lah, okey, kalau tak kurus ni nanti orang AJ. Lepas tu macam puan cakap lah, suami Nanti suami lari. cari luar lah, apalah. Itu bagi saya itu adalah bentuk, itu adalah pembodohan umat. Tuan ni menggunakan bahasa yang sungguh menakutkan. Pembodohan umat. Apa maksudnya tu, Tuan? Saya pernah buat satu survey lah, puan. Saya pernah buat satu survey. Saya tanya, saya buat survey, apa faktor utama tuan-puan nak kurus? Survey itu saya conduct kepada 200 orang wanita. Saya letaklah takut suami ke, takut suami ejek ke apa ke kan. Dan jawapan yang paling tinggi, paling saya terkejut sekali, yang paling tinggi lah, nak senang cari saiz baju. Oh, itu paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Bukan takut suami lari. Sebab dia orang cakap waktu tu nak buat untuk diri. Itu sangat menarik. Ya, waktu Paling tu tinggi paling tinggi adalah senang nak pilih saiz baju. waktu tu saya tak terasa puas sebab waktu tu saya kurus. Sekarang saya dah gemuk, aku saya rasa betul lah. Ini menarik ni. Rupanya senang nak cari saiz baju itu mendorong kita. Itu pendorong Ya, kita nak kurus Bila saya dah gemuk ni saya dah faham dah perasaan kenapa aku nak kurus. Dah jumpa design yang elok, saiz pula dah tak ada. Lala forever yalah mana yang ada. Ubah bukan cari design, cari saiz. Oh, menarik tuan-tuan dan puan-puan. Ini pun saya seandainya tak tahu survey yang Tuan Aiman Sebab waktu tu sebut, saya pun tak tahu. Rupanya nak cari saiz baju ni adalah pendorong paling atas. iya. Mengapa orang nak kurus? Dan yang kedua nak pakai balik baju lama. Nombor 2, nak pakai balik baju lama. Allahu Akbar. Bagusnya Sebab maklumat ni. yes, sebab macam waktu dari dulu pun kalau macam saya nak buat satu copywriting ke, waktu saya jadi freelance, saya akan bagi satu borang survey untuk jawab. Jadi Tuan pun buat research juga ya? saya kena buat research juga. Jadi itu apa yang dalam pilihan jawapan tu adalah saya masukkan apa yang klien-klien pernah bagi tahulah. Ya. Salah sebab itulah kalau tuan-tuan nak tulis copywriting, soalan yang wajib tuan-tuan kena tanya adalah kenapa tuan-tuan nak selesaikan masalah ini? Apa yang mendorong tuan-tuan nak menyelesaikan masalah ini? Selepas kita dapat maklumat itu, baru kita boleh tulis kopinya. Yes, itulah reasoningnya. Reasoningnya, informasinya diberi di situ. Iya, betul. Sangat menarik ya tuan-tuan. Rupa-rupanya nombor 1 orang nak kurus ni, dia mudah pilih saiz baju, bukan fashion, Waktu saiz. itu memang saya macam betul. Saya pun terkejut juga. Dan kedua, dia nak pakai baju lamanya. Ya. Okey, ini menarik. Dari situ, sekarang baru saya nampak. Dari situ, berdasarkan maklumat itu, baru kita boleh tulis kopinya. Iya, yang Bagi tuan-tuan, puan-puan, cik puan, iya. yang ada almari penuh tu dengan baju yang dah tak boleh dipakai. Ini program Iya. diet dan exercise. Jadi dalam program diet tu pun kalau kita nak buat, kita nyatakan apa yang kita akan ajar, apa yang kita akan kongsi, apa di situ program. informasinya. Itu informasinya. Ya. Sebab itulah kalau di ABS ni kita memang tak guna sehabuk pun testimoni kat situ. Kita hanya ceritakan tentang maklumat, manfaat, Proses. proses. Apa silibusnya yang akan diajar. Ya. Dan nama kursus kita pun tak pelik-pelik. Nama kursus Contoh yang dulu, pelik tu apa tu kan? dia orang menggunakan perkataan-perkataan yang jargon lah. Sebagai contoh, apa sebut contoh pun, Kursus
meroketkan ya. jualan. Meroket ke ekstrim ke apa ke. Oh. Benda-benda tu. Kalau macam kami dulu masuk dengan seminar FB page, nak letak nama apa? Seminar FB page je lah. Memang efisien. Kemudian kita ceritalah apa modulnya terus. Ya. Jadi bila dari situ saya nampak, okey, kita nak menceritakan tentang orang, tak perlulah sampai nak menakut-nakutkan ke apa tu. Saya nampak Manipulasi emosi. yang melampau-lampau ke apa, tak perlu. Rupanya jangan sebutlah nanti suami lari. Rupanya dia nak pakai baju lama. Iya, sebab kita faham kerana hal ini lebih baik kalau kita tulis copywriting yang pelanggan tu sendiri yang nak baca. Sebab itulah dalam polisi FB sendiri pun, kalau tulis benda-benda negatif ni pun, kebarangkalian untuk iklan tak lulus sangat tinggi. Ya. Dia orang kan spread positivity. Jadi kalau situ cakap spare tayar lah, apa lah. So apa yang saya nampak, kalau nak buat copywriting tu, sebab kita faham apa, semua orang desperate untuk nak sampai kejung-kejung tangan kan, boleh reply WhatsApp apa semua ni kan. Tapi buatlah dengan cara yang teratur, cara yang berstruktur, yang betul, yang tanpa melampaui batas. Itu melampaui batas tu, batas apa tu? Senang kata, jangan nak melebih-lebih. Jangan berjanji-janji. Jangan melampau-lampau dalam berjanji. Jangan nak terlampau memberi harapan lah, Ya, apalah. Bayangkan selepas ini semua orang narakan office datang memuji. Selepas menggunakan krim ini, anda kelihatan 30 tahun lebih muda. Rupanya dia pakai Huawei Punya handphone. Huawei. Ini sekarang saya faham. Jadi bermaksud sesiapa yang hendak menulis copywriting, mengarang copywriting, dia kena buat research dulu. Research sangat penting. Sebab itulah kalau orang tanya, kenapa cas sampai 250 untuk satu copywriting? Bukan tulis-tulis je ke? Bukan hanya 3 ayat ke? RM300 untuk 3 ayat. Sebab kita mengambil kira, satu, kita nak research dia punya produk satu. Yang kedua, kita nak research market dia lagi. Oh, itu kerja copywriter. Dia kena research produk, kena research market. Untuk Banyak kerja copywriter. dia orang nampak siap. Sebab itu kalau macam kita nak buat mudah, sebab tu lah kalau macam kami akan bagi, ini adalah senarai soalan. Kalau tuan boleh, kalau tuan belum ada maklumat, kalau tuan ada customer, blast dulu kepada customer. Kita nak tahu. Dapatkan dulu maklumat dari customer. Ya. Baru kita copywriting, baru kita boleh tahu copywriting yang sesuai kepada keperluan customer. Yes, copywriting apa orang nak baca. Copywriting apa yang orang nak baca. Oh, itu dia punya kata kuncinya. Sebab itulah macam mana nak dapat headline yang orang cakap, headline yang scattered ni. Headline yang scattered ni, inilah daripada hasil kerja-kerja ni lah. Macam sahabat saya, dia Herba Tok Aki Reslung. Selepas dia blast kepada tak silap saya dalam 1,000 ke 2,000 pelanggan, akhir sekali headline yang dia keluar adalah asyik-asyik bersin. Sebab itu adalah ayat yang selalu orang yang dia jumpa, orang type dalam survey form tu. Menarik tuan-tuan, untuk dapatkan headline asyik-asyik bersin. Itu rupanya orang research dihantar kepada 2,000 orang pelanggannya. Jadi kos research itu. Jadi kos research tu sebab ialah campur dengan nak buat SMS, teacher nak contact bagi. Kosnya walaupun nampak asyik-asyik bersin. 3 perkataan. Takkan 1,800 kos untuk mendapatkan ilham tu. Ya, betul. Rupanya ilham itu datang daripada kajian
demikian. Ya, betul. Jadi Allah. bila kita menerangkan tentang produk, macam kalau kita menerangkan tentang, kita tunjukkan autoriti produk kita, oh daripada Morocco ke Argan, contoh Argan Oil, tunjuklah founder pergi ke Morocco. betul-betul ada kat situ. Ya, Jadi tunjukkan dia dengan pokok argan Ya, tu. dia sekali dengan tampil kat atas. Okey. Barulah orang faham, oh kenapa harganya RM200. Argan oil ni betul kecil. Yes, berkualiti. Kerana ini yang ori. Itulah kelebihan kalau kita jual Informasi yang betul. Informasi yang berkenaan betul. produk itu. Jadi harga bukan isu. Sebab orang dah faham dah, oh sebab ini orang dah nampak dah, oh haji ni orang dah macam ni dah nampak founder sendiri pergi ke bekerjasama dengan saintis, Ya. dah bersalah dah. Ya, ya. Oh betul lah dia ni, betul lah produk ni betul-betul ada 6 orang saintis yang bersama ke apa ke. Ya, ya, ya. Jadi mesti berikan informasi yang betul. Bagi informasi Dah tak yang boleh lagi dah jentik-jentik emosi ni semua dah tak boleh Dia beginilah, when people use it, we go there. Sekarang ni semua orang sudah tentang emosi. Semua orang nak menakut-nakutkan. Semua orang nak minta testimoni. Oh itu ini. Jadi kalau kita masuk dalam padang yang sama, apa yang akan membezakan kita dengan orang lain? Tak ada, sama je lah. Sebab itu senang kata, okey, buat yang tadi tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi rupa-rupanya kerja-kerja yang dilakukan oleh copywriters yang profesional ini, tuan-tuan, dia bukannya duduk tepi pantai, cari perkataan, cari ayat, tidak. Saya tak tahulah yang pergi pantai tu. Cari ilham kan? Iya. Rupa-rupanya mereka ini memang membuat kerja-kerja kajian dahulu sebelum mereka memilih headline ataupun konten ataupun apa informasi yang hendak digunakan dalam copywriting itu. Terima kasih Tuan Ismail. Bagi tuan-tuan yang belum follow Facebook Tuan Aiman Ismail, AIMAN, Aiman Ismail. Follow wall beliau kerana beliau banyak menerangkan cara-cara, teknik-teknik, formula, struktur copywriting yang menggunakan informasi. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih Puan.